Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah. Pagi ini Allah Ta'ala masih lagi memberi ruang dan peluang kita bangun solat subuh berjemaah, dan Allah Ta'ala bagi ruang untuk kita mengisi hidup kita dengan benda baik. Moga-moga ruang dan peluang kita menjaga solat jemaah dan mengisi hidup kita dengan benda baik ini Allah Ta'ala beri sampai ke akhir hayat kita, insya-Allah. Yang saya hormati pengurusi pihak jawatan kuasa, Tuan Imam, pimpinan daripada semua peringkat, ibu ayah, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ini kita akan sambung berbicara tentang beberapa kisah daripada kisah Al-Quranul Karim. Dalam pertemuan lepas kita berbicara tentang di sebalik surah Taha ada kisah bagaimana surah Taha melembutkan hati seorang yang dilihat begitu keras, sehingga dianggap kalaulah nak mengharapkan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam ni, tunggulah sehingga keadaan Al-Khattab masuk Islam dulu baru Umar masuk Islam. Kerana apa? Dilihat pada sejarah latar belakang Sayyidina Umar yang begitu keras, dilihat seolah-olah macam payah dia nak masuk Islam. Tapi akhirnya kita lihat surah Taha berjaya melembutkan hati Umar, sehingga Umar dengan takdir Allah menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kita nak melihat beberapa kisah Umar lagi ini. Ketegasan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang kita sebut hari itu, antaranya terkesan juga dengan cara hidup dan cara hidupnya. Kita sebut hari itu Umar masa sebelum Islam, masa kecilnya. Umar telah diajarkan oleh ayahnya mengembala unta, bukan kambing tapi unta. Ini satu benda yang kita kata sedikit sebanyak untuk diri dia. Suasana dan juga tempat dia mengembala unta dikelilingi oleh kawasan gunung ganang, batu-batu yang keras, dan cara komunikasi dan kasar banyak bentuk watak Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, biasa kita tengok apabila ketika sahaja memeluk Islam pun, ketegasan dan juga kerasnya Umar ini dari sudut tindakan dan juga keputusan biasa kita lihat. Contohnya, kita lihat dalam beberapa kisah bagaimana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang Yahudi. Yahudi tadi datang dengan cara yang kasar, maki hamun, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mudahnya, si Yahudi tadi datang, "Wahai Muhammad, kamu ni jenis keturunan kalau berhutang tak reti nak bayar." Umar ada di situ. Kita boleh bayangkan bagaimana tindakan Umar. Tuan Umar minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahulah memang nak ajar si Yahudi tadi dengan pedang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tenangkan Umar. Bagi tahu kepada Umar, "Wahai Umar, benar memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hutang dengan Yahudi tadi. Cuma dia datang awal daripada tarikh yang sepatutnya." Tuan, Nabi minta Umar tolong langsaikan hutang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, dalam perjalanan tiba-tiba Yahudi tadi minta nak jumpa balik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Heran Umar. Tadi minta macam orang Kedah kata tak dan dah. Ya, tak boleh bagi peluang dah. Tiba-tiba Yahudi tadi minta nak jumpa balik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya tuan-tuan, Yahudi tadi kata dia nak test saja. Kerana apa yang dia dapati dalam kitab terdahulu, sifat Nabi akhir zaman ini, pemaafnya mengatasi tindakannya. Tuan-tuan, asbab pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Nabi kontrol Umar. Asbab kita kata pemaaf Nabi tadi,
Rupanya tuan Yahudi tadi masuk Islam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah, kita sedia maklum cerita bagaimana bila Nabi SAW menandatangani perjanjian Hudaibiyah, Umar antara sahabat yang melihat perjanjian Hudaibiyah ini berat sebelah dan merugikan Islam. Tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi ramai yang silent protest. Tetapi tidak bagi Umar. Umar datang bertemu dengan Nabi SAW, jumpa direct, tanya direct pada Nabi, bukankah engkau Rasulullah? Bukankah kita ini golongan yang benar, adapun mereka orang kafir itu orang yang batil? Kenapa kita nak mengalah dalam urusan ini kepada mereka? Tuan-tuan, Nabi SAW menyatakan bahawa benar baginda Rasulullah, dan baginda menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggalkan baginda dalam persoalan membuat keputusan ini. Umar bertanya, bukankah engkau berjanji bahawa kita akan menunaikan umrah? Nabi kata, ya, cuma aku tak bagi tahu tahun bila kita akan menunaikan umrah. Kita akan menunaikan umrah, cuma ditangguhkan dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini. Tuan-tuan, Umar bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar kemudiannya, bertanya soalan yang sama. Bukankah dia Rasulullah? Bukankah dia berjanji nak menaikkan umrah? Kenapa kita nak mengalah dengan orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu? Dan tuan-tuan, Abu Bakar sebagaimana yang kita kenali, seorang sahabat yang dikenali sebagai As-Siddiq, membenarkan tindakan Nabi SAW dalam kisah perjanjian Hudaibiyah. Walaupun mungkin majoriti pada ketika itu melihat perjanjian Hudaibiyah ini benda yang merugikan. Tetapi setelah turunnya surah Al-Fath, tuan-tuan, Umar datang tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, benarkah ini kemenangan? Inna fatahna laka fathan mubina. Tuan-tuan, Nabi mengakui bahawa inilah kemenangan. Umar, walaupun kita tahu seorang yang tegas tadi, tetapi bila turun ayat Al-Quranul Karim, tuan-tuan, Umar akur dan Umar berasa bersalah dengan tindakannya sebelum itu. Lantas Umar meletakkan suatu ketegasan dalam dirinya bahawa dia akan tingkatkan amal soleh dalam kehidupannya, kerana rasa bersalah seolah-olah mempersoalkan Nabi SAW dalam perkara perjanjian Hudaibiyah tadi. Dalam kisah Nabi SAW nak pergi dalam pembukaan kota Makkah, tuan-tuan, bila perjanjian Hudaibiyah tercabut dan Nabi SAW merancang untuk pergi membuka kota Makkah. Awalnya, tuan-tuan, Nabi merahsiakan misi ini. Tetapi takdir Allah, tuan-tuan, satu ketika ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dia telah mengutus seorang wanita untuk membawa suatu surat nak bagi tahu kepada Quraisy bahawa Nabi SAW bersiap untuk pergi ke Mekah. Bagi tahu senyap-senyap. Tuan-tuan, Nabi pada ketika itu Allah Ta'ala turunkan wahyu melalui Jibril, memberitahu tentang tindakan ada di kalangan sahabat yang cuba bocorkan cerita ini kepada orang Quraisy. Mengarahkan sahabat, antaranya Miqdad, masuk juga Sayyidina Ali, tak silap saya, untuk pergi cari orang sekian-sekian di tempat sekian-sekian. Wanita yang membawa surat tersebut, dipendekkan kalam, tuan-tuan, maka mereka dapat bertemu dengan wanita tadi, walaupun pada awalnya dia menafikan. Tapi sahabat yang menjadi utusan Nabi sangat yakin bahawa Nabi SAW tidak akan menipu. Mereka memaksa dan akhirnya wanita tadi menyerahkan surat yang telah dikirimkan, dan bila didapati bahawa ia daripada Hatib bin Abi Balta'ah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada ketika itu bertegas, berkeras, mencadangkan supaya Hatib tadi dipenggal kepalanya.
tuan, bukan semata-mata kerana Umar ni sembrono, tetapi bagi Umar ini benda yang serius kerana ia melibatkan kerahsiaan dan juga keselamatan negara. Sebab itu Umar mengeluarkan pandangan penggal saja. Tetapi Nabi SAW tenangkan Umar. Wahai Umar, jangan lupa Hatib bin Abi Balta'ah ini ialah seorang Ahlul Badar. Ahlul Badar yang Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan, wahai Ahlul Badar, buatlah apa yang kamu nak buat. Allah telah mengampuni semua dosa mereka. Jadi tuan-tuan, ini spesial Ahlul Badar. Nabi ingatkan Umar tentang hal demikian. Tuan-tuan, memang betul Hatib bin Abi Balta'ah tadi hantar surat, tapi bukanlah aku ni telah murtad, bukanlah aku nak mengkhianati, tapi dia memikirkan tentang keselamatan keluarganya di Makkah. Yang diharapkan surat tadi boleh menyebabkan orang-orang Quraisy terhutang budi dan akan tidak mengganggu ahli keluarganya. Bukan dia murtad. Walaupun Quran kemudiannya menegur tak boleh buat begitu. Tapi walau bagaimanapun Hatib bin Abi Balta'ah tetap Ahlul Badar. Ada keistimewaan di situ. Nabi tenangkan Umar dalam bab penegasan tadi. Walaupun Nabi SAW betul dan Umar juga kita kata bukanlah salah, tetapi ketegasan itu ialah melihatkan perkara ini benda yang besar, kerana ia melibatkan soal keselamatan dan juga pertahanan negara. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cabut saja gigi Suhail bin Amr. Kerana Suhail bin Amr ni dia terkenal sebagai pemidato pendebat yang hebat di kalangan musyrikin. Tuan-tuan, banyak pidatonya menentang Islam pada zaman jahiliyah. Dan juga dia juga bersikap kasar ketika mana peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah tadi, Suhail bin Amr ini dia orang yang mewakili kaum musyrikin untuk menterai perjanjian tadi. Dan kita kata banyak syarat-syarat yang dikemukakan oleh musyrikin. Akhirnya Nabi SAW mengalah. Ini Suhail bin Amr. Lepas itu Umar radhiyallahu anhu sangat-sangat orang kata geram kepada Suhail bin Amr ni, apatah lagi dengan pidato-pidato yang lain banyak menentang Islam. Tetapi Nabi SAW menenangkan Umar. Kata Nabi, aku tak mau menunjukkan contoh menyeksa seseorang, nanti orang akan mengikutinya kerana aku adalah seorang Nabi. Mudah-mudahan dia akan melakukan sesuatu yang baik. Nabi bagi pengharapan satu signal masa akan datang. Dan akhirnya benar tuan-tuan. Apa yang diramalkan oleh Nabi SAW benar. Apabila tuan-tuan satu ketika Suhail bin Amr berucap di hadapan Kaabah memberi semangat kepada penduduk Mekah supaya terus beriman dan bersama dengan Islam ketika berlaku peristiwa riddah atau murtad ketika mana selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, akhirnya Suhail bin Amr yang menjadi wakil ataupun juru cakap musyrikin itu pun memeluk Islam. Tuan-tuan, walaupun demikian kita lihat ada perbezaan pandangan Umar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa tindakan-tindakan Umar yang tegas Nabi tenangkan. Hari ini kita nak tengok tuan-tuan, ada beberapa ayat Al-Quran Al-Karim yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran itu berpihak kepada Umar walaupun ada pandangan lain sebelumnya. Quran turun mengiyakan pandangan Umar. Ada beberapa ayat Al-Quran Al-Karim, walaupun di sana ada yang melihat 3 dan sebagainya, tapi bila dikumpulkan antaranya disebut bahawa ada 6 ayat Al-Quran Al-Karim yang turun yang mana Allah Subhanahu wa taala mengiyakan pandangan Sayyidina Umar. Jadi tuan-tuan, Umar bukan calang-calang orang. Kita tengok tuan-tuan beberapa yang kita sempat pada pagi ini. Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 125 ada ayat yang mana Allah Ta'ala turunkan menyokong pandangan Umar. Surah Al-Baqarah ayat 125.
Iaitu tuan-tuan, di saat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mencadangkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Karena apa? Keberkatan dan juga fadilahnya. Tentang maqam Ibrahim ni, kita tahulah maqam ni bukanlah kubur. Maqam ini maksudkan ialah tempat pijak Nabi Ibrahim, batu yang menjadi tempat pijak Nabi Ibrahim ketika mana membina Kaabah. Ini kalau kita sebut, kita akan nampaklah satu benda binaan kecil tak jauh daripada Kaabah. Tapi disebut bahawa maqam Ibrahim ini ialah tempat pijak Nabi Ibrahim dulu masa membina Kaabah. Kita heran juga, hari ini jauh saja daripada dinding Kaabah, macam mana Nabi Ibrahim pijak, tuan-tuan. Jadi dalam sejarah sebenarnya asalnya kedudukannya berdekatan dengan Kaabah. Jadi tuan-tuan, Umar pernah mencadangkan agar maqam Ibrahim ini menjadi tempat salat. Maka kemudiannya tuan-tuan, turun ayat Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 125. Allah Ta'ala berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat kamu salat. Allah Ta'ala menjadikan kawasan sekitarnya mempunyai fadilat yang lebih daripada tempat lain dalam kawasan Masjidil Haram, dan di antara tempat yang diperkenankan doa. Jadi tuan-tuan, kemudiannya sebab itu hari ini bila kita salat, lepas tawaf, kita disunatkan untuk salat di belakang maqam Ibrahim. Cumanya tuan-tuan, sebagaimana kita sebut tadi, asal kedudukannya rapat di dinding Kaabah. Tapi tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah, orang makin ramai. Bila makin ramai, jadi dia sedikit sebanyak orang kata kedudukan sebagainya tadi mengganggu orang power dan sebagainya. Maka Umar pada ketika itu mencadang agar diubah sedikit kedudukan maqam Ibrahim. Ini ijtihad Umar. Dan pada ketika itu ijtihad Umar ini tidak dibantah. Kerana melihat antaranya sejarah cerita ayat bab maqam Ibrahim ini tuan-tuan, ada kaitan dengan Umar. Allah Ta'ala pernah turunkan ayat berkaitan dengan maqam Ibrahim ini, mengiyakan tindakan Umar. Jadi sebab itu nak kedudukan maqam Ibrahim yang kita pergi hari ini jauh sikit daripada dinding Kaabah. Walau bagaimanapun, walaupun kemudiannya ada dah semakin Umar ramai dan sebagainya, ada cadangan juga untuk mengubah kedudukan tersebut, tapi tidak lagi diubah kerana berhenti setakat ijtihad daripada Umar. Apatah lagi dilihat Umar antara orang yang terkait dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Allah Ta'ala turunkan ayat mengiyakan tindakan Umar, cadangan Umar berkaitan dengan maqam Ibrahim ini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat Al-Quranul Karim daripada surah Al-Ahzab, ayat yang ke-53 hingga 54. Di mana tuan-tuan, di sebalik ayat ini, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak senang dengan perangai beberapa di kalangan orang yang tidak menghormati rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut rumah Nabi, maka jangan lupa ia adalah tempat menginap ummahatul mukminin, yakni ibu sekalian orang beriman, yakni isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, yang datang ini ada yang baik, ada yang fasik. Bagaimana kalau disuruh ummahatul mukminin memakai pakaian hijab?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat yang ke-53, 54 daripada surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits inna dhalikum kana yu'dhin nabiy yastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab
dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. Wahai orang yang beriman, jangan kamu masuk rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan, dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik panjangkan percakapan. Sungguhnya demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu pada kamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu minta sesuatu keperluan kepada mereka, yakni isteri-isteri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak perlu mengahwini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah dia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tuan-tuan, ini berkaitan dengan ayat yang Allah Ta'ala turunkan agar ada batasan di antara isteri Nabi dan juga orang yang lain. Dan ayat yang ketiga tadi juga sebenarnya ada panduan berkaitan dengan isu kenduri walimah. Walimah tu urus lah, kenduri kahwin lah kita biasanya kan. Iaitu berkaitan dengan, ini adalah cerita tentang peristiwa Nabi SAW pada ketika itu berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsy. Jadi ada majlis, dan ada ketika itu sahabat-sahabat yang datang. Yang datang tuan-tuan lepas makan duduk lama-lama sembang-sembang. Nabi malu nak tegur. Allah Ta'ala turunkan ayat juga sebagai panduan kepada kita. Antaranya tuan-tuan, kenduri kahwin ni kalau orang tak panggil tak boleh pergi. Dia sebab ada orang jemput baru boleh pergi. Dan juga tuan-tuan bila pergi majlis sebegini, atau juga menjadi adab bila kita pergi rumah orang, jangan panjang-panjangkan percakapan sehingga mungkin tidak menyenangkan tuan rumah. Tuan rumah mungkin malu nak bagi tahu, tapi kita nak kena adab bila kita menerima jemputan ataupun datang ke rumah orang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ayat yang menyebut tentang peristiwa tadi. Adapun yang ketiga, para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ibu bagi orang yang beriman, sehingga diharamkan mereka berkahwin, siapa-siapa pun berkahwin dengan isteri-isteri Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini tadi disebut juga dalam ayat yang ke-53 tadi. Okey, cerita yang seterusnya tuan-tuan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkomunikasi dengan isteri-isteri Nabi, dan bila Umar mendapat berita ada di kalangan ummahatul mukminun yang berani menunjukkan sikap yang kadang-kadang terlanjur, yang kita kata terlanjur ni tak sopan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar menegur mereka dengan memberi amaran, sama ada kamu berhenti daripada perangai tak sopan itu, ataupun Allah Ta'ala akan menukarkan kamu dengan isteri yang lain kepada Nabi SAW yang lebih baik daripada kamu. Tapi ada di kalangan isteri Nabi yang menjawab kepada teguran Umar tadi, wahai Umar, biarlah Nabi sendiri yang bagi nasihat, bukan kamu kan? Kamu siapa bahasa mudahnya lah kan? Maka akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat daripada surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ayat yang kelima, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan
dan yang dara. Jadi ini ayat yang menjadi peringatan. Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikan hal demikian. Kalaulah orang kata ada di kalangan mereka yang terus melakukan perkara-perkara yang mungkin dilihat tidak sopan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada, tapi kita tak nak cerita membesar-besarkan kerana kita risau ada ketelanjuran yang membawa kepada kemelampauan dalam menyebut tentang isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kita tengok cerita yang keempat. Cerita yang keempat antaranya berkaitan dengan surah At-Taubah ayat yang ke-84. Tapi sebelum sampai ayat 84 tu ada cerita dulu pada ayat yang ke-80. Ceritanya apa tuan-tuan? Iaitu cerita ketika mana Abdullah bin Ubay mati. Kata Abdullah bin Ubay ketua bagi munafik. Tuan-tuan, bila Abdullah bin Ubay mati, datanglah anaknya Abdullah bin Abdullah. Abdullah bin Abdullah ni beriman. Datang tuan-tuan jemput Nabi SAW untuk solatkan jenazah bapa dia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Abdullah bin Ubay ni macam mana. Dialah yang mengutuk di belakang Nabi SAW, sehingga kan Allah Ta'ala turunkan surah Al-Munafiqun, bongkarkan apa yang disebut oleh Abdullah bin Ubay. Sampai anak diminta izin, biar aku je lah yang penggal kepala bapak aku ini. Omar kita tahulah cerita-cerita Omar ni. Dia sebalik cerita hadisul if, penyebaran berita palsu, fitnah terhadap Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, yang menjadi punca kepada fitnah itu ialah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan, banyak tindakan-tindakan yang dia buat. Dia yang sabotaj tentera nak pergi ke medan Uhud. Kerana apa tuan? Kerana Abdullah bin Ubay ni dia dendam lama terhadap Nabi. Tuan-tuan, antaranya ada dua orang yang terkenal yang dengkikan Nabi dalam peristiwa Nabi hijrah masuk ke Madinah. Salah seorangnya Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ini seorang Nasrani, orang yang daripada suku Khazraj yang berpengaruh sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah kedatangan Nabi, pengaruh dihilang, sebab tu dia dengki sangat pada Nabi. Dia pergi ke Mekah. Dia buat provokasi sampai tercetus perang Uhud. Nabi belum lagi mati, dia tak puas hati. Dia pergi hasut pula tentera Rom untuk menyerang Nabi. Tapi planning dia tak jadi, sebagaimana kisah perang Tabuk. Ini antara orang yang dengki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara orang yang dengki juga pada Nabi ialah Abdullah bin Ubay. Sikit lagi tuan-tuan, dia nak diangkat kira macam jadi raja lah di Madinah ni. Tapi bila Nabi berhijrah, Nabi diangkat sebagai pemimpin, tuan-tuan, tak ada peluang dia. Itu banyak benda-benda yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay. Tuan-tuan, bila Abdullah bin Ubay mati tuan-tuan, anak dia datang jemput Nabi untuk solatkan jenazah ayah dia. Pada ketika itu tuan-tuan, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi mau juga solat jenazah kepada seorang yang menjadi musuh Allah, yang pernah berkata dengan ucapan yang sangat jahat itu? Jadi tuan-tuan, Nabi melihat ayat yang ke-80 daripada surah At-Taubah, di mana ayat itu Allah Ta'ala sebut, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ayat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, kamu minta ampun pada dia bagi mereka, kamu minta ampun bagi mereka, ataupun kamu tak minta ampun bagi mereka, walaupun kamu mohon ampun bagi mereka, yakni orang munafik 70 kali sekalipun, namun Allah sekali-kali tidak akan beri keampunan pada mereka. Yang demikian itu adalah kerana mereka kafir pada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang fasik. Tuan-tuan, kita faham ayat ini macam mana tuan? Yang kita faham daripada ayat ini, orang munafik ini confirm Allah Ta'ala takkan ampun dia. Ini munafik akidah. Tetapi ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum tadi, kamu minta ampun ataupun tak minta ampun
bagi Nabi ayat ini adalah pilihan daripada Allah, nak minta ataupun tidak. Tuan Nabi dengan penuh kerendahan, dengan penuh kemaafan, Nabi memilih apa? Nabi pilih, aku akan minta ampun untuk dia. Tapi selebihnya serahkan pada Allah, sama ada Allah Ta'ala nak ampun ataupun tidak. Dalam satu riwayat disebut bahawa Nabi kata, Nabi bersabda, sekiranya aku mengetahui Allah mengampuninya jika aku beristighfar untuknya lebih daripada 70 kali, nescaya aku akan melakukannya. Tuan bayangkan, orang yang banyak sabotaj Nabi, sakit hati Nabi, buat benda yang besar-besar pada Nabi. Tapi Masya Allah, pemaafnya Nabi sampai tahap itu. Nabi memilih untuk mohon ampun untuk dia. Selebihnya urusan Allah. Jadi Nabi pun iring jenazah dia. Nabi salat jenazah dia. Nabi iring jenazah dia sampai di kubur, berdiri di sisi kuburnya sampai selesai. Kemudian daripada itu baru turunnya ayat yang ke-84, yang mana ayat 84 ini Allah Ta'ala, kita kata, menyokong pandangan daripada Umar agar tidak salat jenazah orang munafik. Allah Ta'ala berfirman, ayat 84 surah Taubah, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, yakni merujuk pada orang munafik. Dan jangan kamu berdiri mendoakan di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini sejak turun ayat ini, tuan-tuan, maka Nabi tidak lagi solat jenazah orang-orang munafik. Ini cerita munafik akidah lah. Dalam konteks kita tak kenal orang munafik, tak tahu munafik akidah ni. Kita tahu penyakit perangai-perangai orang munafiknya, tapi munafik akidah ni hanya Allah Ta'ala yang tahu. Umar pun tak tahu. Dan Nabi tak bagi tahu Umar. Nabi hanya bagi tahu kepada Huzaifah bin Yaman yang menyimpan rahsia nama-nama orang munafik. Dan Umar pernah, tuan-tuan, bila Umar kemudian daripada itu, Umar akan tengok kan, kalau Nabi dah wafat, bila ada kematian, Umar akan tengok Huzaifah pergi ke tidak salat jenazah. Kalau Huzaifah tak pergi, Umar tak pergi. Umar pernah datang pada Huzaifah bin Yaman, tanya dia, bukan tanya senarai orang munafik, jadi Umar tanya, aku ada tak dalam senarai tu? Ni Umar, dia tak sibuk cari kesalahan orang lain, tapi sibuk mencari salah dirinya kalau ada. Itu yang keempat. Cerita yang kelima ialah dalam bab kisah tawanan Perang Badar. Tuan-tuan, setelah Perang Badar perang yang pertama yang Nabi SAW terlibat memerangi orang kafir pada ketika itu. Jadi tuan-tuan, sebenarnya orang yang terlibat dalam Perang Badar ni memang yang memusuhi Islam yang sungguh-sungguh. Tuan-tuan, di pendekkan kalam kita tahu Perang Badar tentera Islam menang. Jadi bila tentera Islam menang, sekitar 70 orang musuh yang berjaya dibunuh dan 70 orang yang ditawan. Di kalangan mereka ada pemimpin yang terkenal menentang Islam. Nabi SAW mengadakan mesyuarat bagi menentukan apa tindakan yang nak diambil kepada tawanan Perang Badar ini. Kerana sebelum itu belum ada ayat Al-Quran yang diturunkan, nas yang diturunkan menceritakan tentang apa tindakan yang boleh diambil kepada tawanan ini. Jadi Nabi SAW berbincang. Pada ketika itu ada dua pandangan yang berbeza. Antaranya ialah pandangan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga pandangan Umar. Abu Bakar mencadangkan supaya kita terima bayaran terusan bagi bebaskan tawanan, sama ada dalam bentuk bayaran ataupun khidmat mengajar orang-orang Islam dalam bab baca dan juga menulis. Tapi Umar, tuan-tuan, kita tahulah Umar tak lain lah cara dia pancungnya kan? Jadi Umar mencadangkan supaya beberapa tawanan itu dibunuh kerana kesalahan besar kan? Yang datang tu bukan calon-calon orang lah dalam cerita Perang Badar ini. Memang betul-betul hardcore
memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak kiralah kalaupun dia mungkin melibatkan keluarga Nabi, keluarga Umar sendiri, bagi Umar bunuh. Tapi kita tahu Nabi ni jenis lembut hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cenderung menerima pandangan yang damai seperti mana pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kemudiannya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quranul Karim daripada surah Al-Anfal ayat 67 hingga ayat 69. Surah Al-Anfal 67 hingga ayat yang ke-69. Allah Taala berfirman, "Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna arda dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim." Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di atas muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia, mempunyai tawanan, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kamu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu daripada Allah, nescaya kamu ditimpa siksaan yang besar kerana tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah daripada sebahagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, ayat ini tidaklah menghalang tindakan bijaksana Nabi daripada cadangan Umar, tapi pada masa yang sama perlu mengambil kira cadangan Umar terhadap penjenayah perang yang tidak boleh diberi pengampunan kerana terlalu zalim. Tuan-tuan, perang Badar berbeza dengan mungkin perang-perang yang lain dari sudut kehadiran mereka yang datang itu. Mereka yang benar-benar kuat memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang keenam iaitu berkaitan dengan adab berkunjung ke rumah seorang. Apabila tuan-tuan berlaku satu ketika kunjungan seseorang yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bertemu dengan Sayyidina Umar. Atau ketika tuan ada seorang yang datang bertemu dengan Umar. Tiba-tiba tuan-tuan dia pergi datang pula waktu ketika mana Umar tertidur beristirahat di rumahnya, dalam keadaan mungkin pakaiannya sedikit terselak. Maka tuan-tuan bila datang time tak kena, kan, cara tak kena, maka Umar terkejut. Maka Umar pun berdoa pada Allah, "Ya Allah, wahai Tuhanku, tunjukkanlah perintah dan laranganmu sewaktu datang dengan meminta izin terlebih dahulu." Cerita tentang adab, datang minta izin dan sebagainya. Ini berkaitan dengan adab. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat daripada surah An-Nur ayat yang ke-58. Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulmu minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahira wa min ba'di salatil isya. Thalathu awratin lakum laysa 'alaykum wa la 'alayhim junahun ba'dahun wafuna 'alaykum ba'dukum 'ala ba'd. Dzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim." Wahai orang beriman, hendaklah budak-budak yakni hamba-hamba lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang yang belum balik di antara kamu meminta izin pada kamu 3 kali dalam satu hari. Dalam bab adab ini timing dia, nak jumpa dan sebagainya, minta izin dulu. Antaranya bila? Sebelum sembahyang subuh. Ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari dan sesudah sembahyang isyak. Itulah 3 batasan bagi kamu. Tidak ada dosa atas kamu dan tidak pula atas mereka selain daripada 3 waktu itu.
mereka melayani kamu, sebahagian kamu ada keperluan pada sebahagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ini berkaitan dengan waktu-waktu yang perlu berhati-hati, perlunya meminta izin. Dalam bab tadi juga ia menyentuh tentang adab berkunjung seseorang ke rumah seorang. Jadi minta izin, bukan dia main masuk je, walaupun kita kata mungkin orang yang rapat, orang baik, orang yang saudara-saudara dan sebagainya rasa rapat, kita kena berhati-hati tentang waktu-waktu yang tidak sesuai untuk kita berkunjung ataupun langgar je sebelum mendapat izin. Jadi kena minta izin. Ini berkaitan dengan adab. Dan mana tuan-tuan, ayat ini turun setelah mana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala bagi petunjuk, dan petunjuk itu menjadi pengajaran kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mana ia diturunkan dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi tuan-tuan, Umar yang kita kenali wataknya keras dan kasar tadi, tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf beberapa pandangan Umar sehingga turunnya ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang kita bincangkan tadi. Tuan-tuan, itu sedikit sebanyak yang boleh kita lihat di sebagai kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala telah muliakannya dengan memberi petunjuk kepadanya, walaupun pada asalnya dia dalam perjalanan untuk pergi membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau ada benda-benda yang kita belajar dari tauhid daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Yang baik daripada Allah, yang buruk, yang lemah, yang kurang, salah silap saya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita sebalik apa yang kita bincangkan hari ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma kamar siqara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'i salihin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judan min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.